Terima kasih saya ucapkan kepada saudara pengatur acara majlis, sahabat saya Datuk Seri Amiruddin Syari, sahabat saya Bang Mat, Izam, dan speaker, semua yang hadir pada malam ini. Apa khabar semua? Ni hao ma? Wanakkam, Ibri Rikingama. Semua okey? Kita jumpa di sini kerana kita nak lancarkan jentera. Jentera untuk pilihan raya negeri yang akan diadakan dalam beberapa minggu lagi. Ada orang di luar sana, pihak bersebelahan sana yang cuba untuk laksanakan serangan. Mereka ini kata mereka nak ambil alih kerajaan Selangor. Boleh atau tidak? Memang tidak boleh. Pihak yang sama ini dalam tahun 2022, apabila kita menubuhkan kerajaan perpaduan, mereka kata 3 bulan kerajaan itu akan runtuh. Sekarang 7 bulan, kita menunjukkan bukan sahaja kerajaan perpaduan stabil, tapi kerajaan perpaduan kita sekarang adalah kerajaan yang lebih banyak prihatin daripada kerajaan daripada dulu. Kita buat kali pertama melihat ada Perdana Menteri yang kerap kali turun ke padang untuk jumpa rakyat. Semua di sana, saya rasa di luar sana sudah lihat. Datuk Seri Anwar Ibrahim, bila beliau mula sebagai Perdana Menteri, beliau mulakan apa yang disebut sebagai program untuk jumpa rakyat. Kenapa nak jumpa rakyat? Kerana nak tahu apakah masalah rakyat. Nak berkomunikasi dengan rakyat supaya bukan mereka saja pimpin daripada atas tidak tahu apa yang berlaku di peringkat akar umbi. Ini sangat penting. Ini menunjukkan bahawa kerajaan perpaduan di Putrajaya hari ini berbeza daripada kerajaan daripada dulu. Kerajaan Perikatan Nasional. Kita lihat bagaimana semasa kerajaan dulu, bukan sahaja kita tidak ada parlimen bersidang. Kita lihat juga bagaimana tidak ada di dalam parlimen berani Perdana Menteri mereka nak jawab soalan yang dilontarkan oleh pihak pembangkang. Tapi sekarang kita lihat ada apa disebut sebagai approach, pendekatan yang baru. First time tuan-tuan puan-puan kita ada seminggu sekali Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia akan datang ke Dewan, bangun di situ, jawab semua soalan yang dilontarkan oleh pihak pembangkang ataupun pihak backbencher. First time di mana seseorang ahli parlimen itu boleh berdiri di situ, tanya soalan kepada Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri kita berani nak jawab semua soalan. Ini menunjukkan bahawa kita kerajaan transparan. Ini juga menunjukkan bahawa dalam 7 bulan yang lalu, kita bekerja sama dengan Barisan Nasional, juga kawan-kawan kita daripada Sabah Sarawak, tidak ada masalah. Malah kita menunjukkan kita menjadi kerajaan yang kukuh, stabil dan boleh membawa pembaruan untuk seluruh rakyat Malaysia. Itulah apa yang berlaku di kerajaan pusat. Dan mereka daripada sebelah sana tahu. Mereka sekarang dalam keadaan cemas kerana mereka tahu kerajaan di bawah pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjadi kerajaan bukan saja untuk 5 tahun. Tetapi untuk masa selepas daripada itu juga. Kita sebagai rakyat Malaysia, apa yang kita kehendaki? Kita mahu satu negara yang aman. Satu negara di mana kita semua sebagai rakyat Malaysia dapat hidup bersama. Hormat menghormati di antara satu sama lain. Ini adalah apa yang kita lihat dalam pendekatan Pakatan Harapan. Kerajaan perpaduan yang kita nak bawa bersama semua rakyat Malaysia. Kerana kita tahu, walaupun kita berbeza dari sudut agama, bangsa dan sebagainya, perbezaan itu adalah kekuatan kita. Dan kalau kita ada pimpinan yang boleh mencari cara bagaimana mencorak program untuk membawa kita semua ke depan, walaupun kita ini adalah daripada latar belakang yang berbeza, negara ini boleh menjadi negara yang cemerlang. Itu sebab apabila saya berdiri di sini malam ini, saya nak minta kepada semua di sini, supaya kita dapat faham kenapa pilihan raya peringkat negeri ini sangat penting. Ianya penting kerana pilihan raya peringkat negeri. Pilihan raya ini akan menunjukkan kestabilan dan juga kebolehterimaan rakyat kepada kerajaan pusat.
It is an endorsement of the leadership of Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dan saya rasa di sini semua yang hadir, kita lihat apa yang berlaku dalam 7 bulan yang lalu. We are proud of our Prime Minister's performance, correct? Beliau menunjukkan sekian lama beliau lawan. Beliau yang mulakan apa yang disebut sebagai langkah dan juga ombak reformasi. Beliau yang bawa pembaharuan, lawan. Tunggu walaupun dalam pembangkang. Dan dalam tahun 2022, beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Apa yang kita lihat dalam pimpinan beliau? Pimpinan inklusif di mana beliau turun ke padang di seluruh Malaysia. Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan, tidak terabai, semua negeri. Beliau buat keputusan untuk hadir dan dengar apa masalah. Apakah sebenarnya masalah, apakah sebenarnya yang harus dilakukan untuk selesaikan. Jadi apabila kita lihat kepada PRN yang akan datang, kita berbalik kepada Selangor. 2008 sehingga sekarang Kerajaan Pakatan Harapan. Tapi daripada 2018 sehingga sekarang, kita kena lihat beberapa perkara yang kepada saya stands out to make it different. Apakah perkara itu? Ada pihak bersebelahan di sana yang disebut oleh Menteri Besar tadi. Mereka kata Menteri Besar kita muda, orang muda. Betul, dia orang muda. Jangan main-main dengan semangat orang muda. 2018 jadi Menteri Besar. Beliau dan tim beliau menghadapi rakyat, dipilih sebagai dan diangkat sebagai kerajaan dan Menteri Besar. Di bawah banner Pakatan Harapan. 2020, pihak-pihak yang sama dan juga menjadi barisan pimpinan Pakatan Harapan. Apa yang mereka buat? Mereka mengkhianati mandat yang diberikan oleh rakyat. Yang dipilih sebagai wakil rakyat Pakatan Harapan lompat menjadi wakil rakyat Perikatan Nasional. Nah, kita kena tanya realiti dia. Kita lihat kepada pimpinan Menteri Besar kita. Adakah beliau lompat? Tidak. Beliau tetap seorang Menteri Besar yang melaksanakan mandat sebagai Menteri Besar Pakatan Harapan sehingga sekarang. Ini beza dia. Walaupun ada pergolakan politik, ada macam-macam yang berlaku. Tapi Menteri Besar kita stern, firm, stabil. Dan itulah apa yang kita lihat di Selangor. Dan itu yang kita nak untuk 5 tahun yang akan datang. Betul? Kita nak satu barisan pemimpin yang faham. Apabila ada pilihan raya, kita minta rakyat undi kepada kita. Kita buat janji-janji tertentu. Kita akan pegang tetap kepada janji itu untuk 5 tahun. Bukan macam mereka. Selepas 22 bulan, mereka lompat. Mereka menyebabkan runtuhnya kerajaan yang telah pun dilantik pilih oleh rakyat Malaysia. Kemudian kita lihat, bukan saja 2020 itu ada masalah langkah syaratan. Di Selangor juga ada masalah yang besar. Apa yang berlaku? COVID. Bila berlakunya COVID, kita lihat bagaimana Menteri Besar dan juga seluruh pimpinan Selangor. Tindakan mereka yang pantas. Mereka mengeluarkan package-package untuk menolong pihak-pihak yang terkesan. Menjadi negeri-negeri satu di antara yang pertama yang membayar untuk vaksin. Kenapa perlu vaksin? Kerana dia tahu kalau kita boleh pastikan semua rakyat Selangor menerima vaksin, maka mereka boleh balik bekerja dan itu akan membangunkan ekonomi lagi. Itu pimpinan Menteri Besar kita. Apabila kita lihat ada banjir, masa ada banjir di Selangor kita tahu kesan dia. Yang turun padang, yang keluarkan package untuk pastikan bahawa semua yang terkesan itu menerima pampasan. Kerosakan itu semua kita selesaikan. Menteri Besar kita on the ground. Selain daripada itu kita lihat package-package yang dikeluarkan. Saya tidak mahu ulangi, video klip itu semua ada tadi. Tapi kita nak sebut beberapa perkara. Pertama, kita lihat pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2021. Menteri Besar kata tadi 5%. Lebih besar daripada national economic growth. Kita lihat juga kepada reserve yang kita ada. Paling besar dalam 10 tahun. 3.4 billion. Itu di bawah pimpinan Menteri Besar kita dan barisan pimpinan kita di Selangor.
Kita ini menyumbang 24.8% kepada GDP daripada Selangor. Daripada pelaburan yang kita dapat, yang terbesar sekali. Jadi apabila kita menunjukkan dalam 5 tahun yang lalu, kestabilan yang ditunjukkan oleh pimpinan dalam kerajaan negeri Selangor, kita sebagai rakyat negeri Selangor kena buat satu keputusan. Adakah kita nak pertukaran ataupun kita nak diteruskan usaha ini di mana kemajuan dibawa ke Selangor untuk kita semua? Itu soal dia. Ini untuk 5 tahun yang akan datang. Kita mau barisan pimpinan yang boleh memerintah negeri ini. Memerintah yang baik. Bukan dengan prestasi seperti mereka. Apabila menjadi kerajaan, kita lihat sekarang kes-kes yang ada. Berapa banyak wang, apa berlaku kepada wang itu. Jadi di situ kita kena tanya. Pilihan raya negeri ini sangat penting. Kita nak pastikan negeri-negeri yang kita jadi kerajaan sekian lama ini. Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan. Kita kena kekalkan negeri-negeri di bawah Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan. Boleh? Itu yang kita nak. Di samping itu kita juga nak di dalam pilihan raya negeri Kedah, Kelantan dan Terengganu, we must make inroads. Kita cuba untuk menangkan juga. Betul? Ini yang saya nak lihat. Dan itu sebab kita hadir malam ini. Kita hadir malam ini kerana kita nak lancarkan jentera. Di peringkat persekutuan, kita ada kerajaan yang memang berfungsi dengan baik. Dan memang ada misi untuk 5 tahun yang akan datang. Untuk kita pastikan bahawa pergerakan di kerajaan pusat Putrajaya itu lancar untuk 5 tahun. Kita mesti pastikan bahawa kerajaan Selangor juga menjadi kerajaan Pakatan Harapan dan kerajaan perpaduan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Dan oleh itu kita kena pastikan bukan sahaja kita mula bergerak daripada malam ini. Untuk sebulan yang akan datang banyak kerja untuk kita. Moving forward. Biar kita faham untuk menang pilihan raya saudara-saudari sekalian. Kita kena pastikan pengundi keluar untuk mengundi. Itu sangat penting. Walaupun kita ada apa disebut sebagai support. Ada orang yang beri sokongan. Tapi kalau kita tak lihat mereka keluar untuk buang undi untuk pihak kita. Maka itu tidak akan mencapai kemenangan untuk kita. Jadi dalam minggu-minggu yang mencapai bulan yang akan datang ini. Saya minta semua kawan-kawan di sini, ayo kita semua bangkit. Kita membuat iltizam, pastikan bahawa kita beritahu semua rakan-rakan kita di Selangor dan 5 negeri yang lain yang adakan pilihan raya negeri ini. Keluar dan pastikan undi untuk Pakatan Harapan dan Kerajaan Perpaduan. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Dan pastikan kita menang. Arus! Arus! Pakatan! Pakatan! Kita. Sekian, terima kasih. Nandri Wanakam. Selamat malam.